Okey, yang ni okey. Tak ada. Ni dah okey. Tu mana? Isyamuddin. Ustaz Isyamuddin. Ke page dia tengah program? Tak tahu. Tapi yang lain boleh tengok. Mungkin entah. Tak tahu saya. Ni laju je, Mas. Ni laju ke? Boleh? Belum lagi. Macam susah juga. Page dia program tu? Kacau. Page dia tengah program tu? Dia tengah loading biar je lah. Biar je. Mana? Nanti bagi nanti inform dia tak apa. Sorry, something went wrong during live broadcast. Okey lah. Nak kena potong, nak kena delete lagi kan. Dah Abang nak start zikir ni? Jawapannya apa? Mana? Oh, nampak. Mana? Ni boleh. Padam? Tak adalah. Gelap ke? Gelap itu tak gambar. Oh. Jangan ternampak dapur. Teruskan live. Itu keluar. Internet internet ni kan internet tu keluar lagi. Tu keluar lagi. Jalan tu. Ustaz. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Wis, dah. Apa boleh dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita meneruskan kuliah live online kita, insya-Allah. Cuma terlebih dahulu pada malam ini saya ingin memohon kemaafan kerana kelewatan, ya. Kelewatan di dalam memulakan kuliah ini kerana ada masalah teknikal sebentar tadi, ya. Mohon maaf dan diharapkan moga-moga lain kali permasalahan seperti ini tidaklah berulang kembali.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita akan menyambung bacaan kita ke atas tafsiran surah Al-Baqarah, ke atas tafsiran surah Al-Baqarah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah mula memasuki surah Al-Baqarah, iaitu bahagian fadilat, ya. Kita melihat bahagian fadilat kepada surah Al-Baqarah itu. Dan pada malam ini kita nak melihat permulaan tafsiran Alif Lam Mim, iaitu ayat pertama daripada surah Al-Baqarah itu, yang terdiri daripada 3 huruf. Ayat pertama ini dia terdiri daripada 3 huruf, iaitu Alif, Lam dan Mim. Dan huraian ni juga dia nanti berlaku secara umum, di mana dia bukan hanya menafsirkan Alif Lam Mim ini, tetapi dia mengulas berkenaan dengan seluruh huruf-huruf yang terputus-putus, huruf-huruf yang terpotong-potong, sebagaimana yang terdapat di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai Al-Huruful Muqatta'ah. Al-Huruful Muqatta'ah, iaitu huruf yang terpotong-potong. Kenapa dipanggil Al-Huruful Muqatta'ah? Sebabnya ialah kerana huruf-huruf ini, ya, dia tidak dibunyikan, ya, dia tidak dibariskan, ya, tetapi disebut sifat huruf tu satu persatu. Macam Alif Lam Mim tidak dibaca alam, ya, ataupun tidak dibaca alima, alimu ke tak, tetapi disebut Alif Lam Mim. Itu dipanggil huruf terpotong-potong. Dan huruf yang terpotong-potong ini ada banyak di dalam beberapa surah. Kalau tak salah saya, ya, huruf terpotong-potong ini terdapat di dalam 29 surah, kalau tak salah saya lah. Kalau saya tersalah, saya mohon kemaafan, ya, di atas kesilapan itu. Tapi kalau tak salah bacaan dan bacaan saya dan sebenarnya ingatan saya, kalau tak salah, huruf-huruf yang terpotong-potong ini berada di awalan 29 surah, ya, di awalan 29 surah di dalam Al-Quran. Cuma sebelum kita pergi kepada nota kuliah kita, sebelum kita pergi kepada nota kuliah kita pada malam ini, saya nak tambah sikit fadilat surah Al-Baqarah ini, yang tertinggal pada pertemuan yang lalu, ya, di mana fadilat ini saya tertinggal membacanya, saya terlangkah, ya, confused di dalam menentukan permulaan bacaan tu, jadi saya terlangkah, tertinggal. Jadi saya nak baca baliklah, tak banyak, ya, 1-2 hadis je rasanya, ya, rasanya 2 hadis sahaja. Baik. Okey. Hadisnya berbunyi, hadis daripada Muslim meriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surah Al-Baqarah. Ya, bacalah surah Al-Baqarah
maka sesungguhnya mendapatkannya ada keberkatan, yakni mengamalkannya, membacanya dan mempelajarinya boleh memperolehkan keberkatan, dan meninggalkannya, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, mempelajari tafsirannya dan apa saja ilmu yang ada daripadanya adalah penyesalan. Ya, kalau kita mengambil surah Baqarah dalam makna mengamalkan sebagai wirid bacaan, mempelajari, memahaminya, tafsirannya dan sebagainya, maka kita akan dapat keberkatan. Kalau kita tinggalkan, satu ancaman di sana, iaitu kita akan menyesal. Meninggalkannya adalah penyesalan, dan tidak boleh mencapainya al-batlah. Tidak boleh mencapainya al-batlah. Apa makna al-batlah? Lalu berkata Muawiyah, Muawiyah menafsirkan perkataan al-batlah di dalam hadis ini, berkata Muawiyah, telah sampai kepadaku bahawasanya al-batlah itu adalah sihir. Artinya, di antara kelebihan surah Al-Baqarah ini, bukan sahaja ia menyebabkan kita beroleh keberkatan, dan kalau kita tinggalkan kita menyesal, tetapi ia juga boleh menjadi pendinding daripada ilmu sihir. Kalau kita ikut hadis ni tuan-tuan, dia secara umum lah, bila kita amalkan surah Al-Baqarah ini, mempelajarinya dan membacanya sebagai wirid, maka ia sekaligus menjadi pendinding diri kita daripada sebarang khianat ilmu sihir yang nak dilakukan ke atas kita. Saya bacakanlah matan dia. Warawa Muslim an Abi Umamah. Tadi cari tak jumpa pula. Ini jumpa. Warawa Muslim an Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u suratul Baqarah, hendaklah kamu membaca surah Al-Baqarah, fa inna akhadhaha barakah. Bila kamu mengambilnya, yakni mempelajarinya, memahamkan tafsirannya, mempelajari tajwidnya dan apa saja ilmu yang ada hubungan dengannya, barakah, kamu akan memperolehi barakah, keberkatan. Wa tarakaha hasrah, dan kalau meninggalkan surah Al-Baqarah ini, meninggalkan mempelajarinya, membacanya, kamu akan menyesal nanti di hari akhirat. Wala yastati'uha al-batlah, dan tidak akan dapat mencapainya, yakni mencapai surah Al-Baqarah ini, ataupun orang yang beramal dengan surah Al-Baqarah ini al-batlah, yang ditafsirkan, diberikan pengertiannya oleh siapa tadi, oleh Muawiyah tadi, iaitu sihir. Iaitu sihir. Jadi kalau kita selalu diganggu, kalau tak selalu pun, nak jadi pendinding diri kita daripada panahan-panahan ilmu sihir, selalulah mengamalkan surah Al-Baqarah, membacanya dan mempelajari maknanya, mempelajari kefahamannya. Itu tambahan satu. Tambahan dua, iaitu suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, warawa waruya. Dia kecil sangat tulisannya, tak nampak, saya pula gabun waruya aidan, dan diriwayatkan juga an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur-kubur, seumpama kubur-kubur. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi taqra'u fihi suratul Baqarah. Apa yang dua hadis yang saya baca ni tak ada dalam nota kita malam ni, dia ada dalam nota hari tu. Jadi tak usah cari dalam nota hari ni lah. Jadi kata Nabi, saya ulang balik, la taj'alu buyutakum maqabir,
Jangan jadikan rumah kamu sebagaimana kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan dia akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ada satu hadis lain sebut lari sambil terkentut-kentut. Ya. Ada satu hadis dia sebut lari sampai terkentut-kentut. Syaitan ni maknanya dia sebenarnya kalau kita manusia lah lari sampai terkentut tu maknanya takut sangat lah. Ya, takut sangat gitu. Jadi pada hadis ni ada dua kelebihan, ada dua pelajaran. Yang pertama, di sanalah timbulnya khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, ada setengah ulama dia menjadikan hadis ini sebagai nas, dalil, antara nas atau dalil melarang membaca Quran di kuburan. Ya, iaitu perkataan la taj'alu buyutakum maqabir tu. Jangan kamu jadikan rumah kamu kubur-kubur. Jadi ada sebahagian para ulama dia memahamkan maksudnya di sini ialah jangan baca Quran di kubur. Jangan baca Quran di kubur. Ya. Tetapi sebahagian besar para ulama yang lain mengatakan bukan itu maksud hadis ini. Bukan itu maksud jangan menjadikan rumah kamu sebagai kubur. Ya. Mereka kata maksud hadis ni sebenarnya ialah jangan tak baca Quran dalam rumah kamu di mana rumah kamu sunyi. Sesunyinya kubur. Ya. Kubur ni sunyi. Di kubur tak ada orang baca Quran. Ya, sebab yang ada di kubur tu semua dah mati. Yang ada di kubur tu semua mayat-mayat belaka. Ya, jenazah-jenazah belaka. Dah mati. Dah tak boleh nak baca Quran dah pun. Ya, tak boleh nak baca Quran. Jadi sebab tu di kubur tu sunyi. Sebab kubur tu penghuninya orang dah mati. Maka maksud hadis ni ialah janganlah jadikan rumah tu macam kubur, iaitu penghuni-penghuninya macam orang yang dah mati, senyap tak baca Quran. Janganlah jadikan rumah itu sunyi yang tidak dihidupkan dengan bacaan Al-Quran. Ya. Kalau dihidupkan dengan lagu-lagu rap, itu juga kuburan juga tu. Dia tak jadi. Rumah tu masih sunyi. Kalau dihidupkan dengan bunyi drama-drama TV, rumah tu masih sunyi lagi. Masih sunyi lagi di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan di sisi syariat agamanya. Kalau rumah tu dibisingkan dengan lagu-lagu rock, ya, dengan pergaduhan, pertengkaran, rumah itu masih sunyi di sisi Allah dan Rasul. Rumah yang tidak sunyi sebagaimana kuburan ialah rumah yang dibacakan pada rumah itu Al-Quran. Sebab itu pengajaran pertama daripada hadis ini, perbanyakkanlah membaca Al-Quran secara umum. Dia tak maksudkan surah Al-Baqarah. Dia kata seluruh Al-Quran itu bacalah. Sambung menyambung daripada awal surah, awal kitab sampailah akhir kitab Quran tu, sampai khatam. Bacalah Al-Quran. Ya, meriahkan rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian pelajaran kedua yang kita boleh ambil daripada daripada surah ini, daripada hadis ini adalah kelebihan Al-Baqarah, iaitu apabila kita selalu membacakan surah Al-Baqarah di rumah kita, maka syaitan akan lari keluar terbirik-birik, terkentut-kentut. Dalam hadis lain kata terkentut-kentut, syaitan lari keluar. Bila syaitan lari keluar, maknanya orang nak sihir rumah tu tak boleh lah. Sebab sihir ni dia hantar jin. Sihir ni ialah si tukang sihir ni dia mengirim jin, dia mengirim syaitan, dia mengirim jin. Tapi jin syaitan tu tak boleh nak masuk rumah kita. Sebab apa? Rumah kita terdinding, kerana kita selalu membaca Al-Quran. Kita selalu membaca Al-Quran, khususnya selalu membaca surah Al-Baqarah.
Sebab tu surah Al-Baqarah ni seelok-eloknya baca 3 hari sekali. Ada riwayat sebut, ada, saya tak ingatlah hadis ataupun perkataan para ulama yang menyebut bahawa eloklah dibaca apa nama ni, eloklah dibaca surah Al-Baqarah ini 3 hari sekali kat rumah kita. 3 hari sekali baca surah Al-Baqarah. Sama ada kita 3 hari sekali baca habis surah Al-Baqarah, baca habis, ataupun kita bahagikan surah Al-Baqarah tu kepada 3. Surah Al-Baqarah ni ada beberapa, 40 ke 60 ke muka surat. Saya ingat kalau tak salah saya bahagi 3 jadi 15 muka surat. Jadi setiap hari baca 15 muka surat daripada surah Al-Baqarah. Cukup 3 hari, habislah satu surah Al-Baqarah. Nak ulang balik, dapatlah kita kelebihan surah Al-Baqarah 3 hari sekali. Itu tambahan dari segi kelebihan surah Al-Baqarah itu. Baik. Okey. Sekarang kita pergi kepada nota kita yang sepatutnya. Sekarang kita pergi kepada nota jadual kita yang sepatutnya pada malam ini. Menyambung perbahasan kita berkenaan dengan huraian huruf-huruf yang terpotong-potong, khususnya alif lam mim. Umumnya lain-lain huruf yang terpotong-potong sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Umpamanya kaf ha ya ain sad, yasin, alif lam ra, alif lam ra, dan seumpamanya, dan seumpamanya. Baik tuan-tuan, okey, kita start baca. Tuan-tuan klik dekat nota saya yang tertulis, apa nama ni, saya tulis kat nota tu, saya kata tekan klik di sini untuk mendapatkan apa tadi, untuk mendapatkan nota bacaan, nota kuliah kita. Baik, saya mula membacanya tuan-tuan. Ahli takwil berbeza pendapat tentang huruf-huruf yang terdapat di awalan sebahagian surah. Ahli takwil berbeza pendapat tentang huruf-huruf yang terdapat di awalan sebahagian surah. Mereka berbeza pendapat. Saya sebut dululah, nanti kita baca huraian spesifikasi dia. Di sana ada 2 pendapat para ulama tentang tafsiran huruf yang terpotong-potong ini, khususnya alif lam mim. Pendapat yang pertama, saya ringkas je dulu. Yang pertama kata tak ada tafsiran, tak tahu apa tafsiran dia rahsia Allah. Jadi tak payah tanya, tak payah belajar, tak payah buat kajian, research untuk mengetahui apa makna alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, kaf ya ain sad. Tak payah, sebab memang tak tahu maknanya, tak tahu tafsirannya, tak payah tanya, tak payah kaji, tak payah belajar. Itu pendapat pertama. Tetapi kalau kita membacanya, dapat pahala. Walaupun tak faham, tak tahu makna, dapat pahala. Pendapat yang kedua kata ada maknanya, ada tafsirannya, dan dalam memaknakan dan memberi tafsiran kepada huruf yang terpotong-potong ini tuan-tuan, maka para ulama tafsir berbeza-beza pendapat pula, yang kita akan perincikan dalam bacaan kita. Baik, okey, sekarang kita baca. Berkata Amirus Sya'bi, Sufyan as-Suri dan jamaah daripada ahli-ahli hadis, yakni huruf yang terpotong-potong ini, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, hamim, kaf ya ain sad, adalah rahsia-rahsia Allah di dalam Al-Quran, dan bagi Allah ada rahsia di dalam setiap kitab dari kitab-kitabnya. Maka ia adalah dari perkara kesamaran yang hanya di sisi Allah ilmunya. Di sini kita dapat pelajaran, 3 pelajaran. Yang pertama, alif lam mim dan lain-lain huruf terpotong-potong ini, terputus-putus ini, rahsia Allah. Orang lain tak tahu, nabi-nabi pun tak tahu, siapa pun tak tahu, dia rahsia Allah.
Dan yang kedua, dalam setiap kitab Allah tu, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya tu, ada rahsia. Maka rahsia dalam Al-Quran ialah huruf yang terpotong-potong ini. Dalam Taurat ada rahsia, dalam Injil ada rahsia, dalam Zabur ada rahsia. Maka dalam Al-Quran ada rahsia juga. Dan rahsia Al-Quran dalam Al-Quran ialah huruf yang terpotong-potong ini. Ya? Baik. Kemudian kita sambung. Maka ia adalah dari perkara kesamaran yang hanya di sisi Allah ilmunya. Ia adalah perkara syubhah. Ya, perkara syubhat. Yang Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui maknanya. Menurut pendapat yang pertama ini, tuan-tuan. Ya. Tidak wajib berbicara tentangnya. Kita tak wajib nak bercakap tentang alif lam mim ni, nak menafsirkannya, nak belajar, nak mengkajinya, tidak wajib. Walaupun golongan pertama ni kata hanya rahsia Allah, tak tahu tafsirannya, tapi dia tidaklah pula mengharamkan kita mengkaji. Dia cuma kata tidak wajib. Kalau yang lain tu wajib kita mempelajari maknanya, tafsirnya, kefahamannya, dan wajib menyampaikannya. Tapi yang ni tak wajib mempelajari maknanya, kefahamannya, dan tak wajib menyampaikan makna dan kefahamannya. Tidak wajib berbicara tentangnya, tetapi beriman dengannya dan membacanya sebagaimana ia didatangkan. Tak wajib kita belajar dan menyampaikan, tetapi wajib kita beriman bahawa ia adalah wahyu Allah, dan wajib kita kena membacanya. Sebagai sunat, hukum baca Quran ni sunat lah. Kita sunat membacanya, dan kita wajib membacanya sebagaimana ia didatangkan. Jangan pula kita kata tak faham lah alif lam mim. Kita pun pandai-pandai tambah huruf dekat alif lam mim tu jadi alimun misalnya, atau jadi alamun misalnya. Tak sah, tak boleh. Wajib kita baca sebagaimana ia didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Baik. Yang tu tak boleh, tak tahu kenapa. Mungkin page dia hari ni. Baik, tuan-tuan. Saya terlupa berkenaan dengan rahsia tu. Saya terlupa. Ya. Okey. Bila ulama, ada setengah ulama kata alif lam mim ni atau huruf terpotong lain-lain tu adalah rahsia Allah. Tak perlu belajar, tak perlu tahu. Ada pula ulama tafsir kata kita boleh tahu maknanya, boleh mempelajari, boleh mengkajinya. Apa maknanya, tuan-tuan? Maknanya dalam hidup kita ni, ada benda yang kita tak boleh cerita kat orang lain. Bukan semua benda kita nak cerita kat orang. Ya? Bukan semua benda kita nak beritahu kepada orang. Ya, kita ada benda yang perlu kita rahsiakan. Sebab tu kita kena faham. Ya, bukan semua benda kita kena cakap, kena beritahu. Ya, hari ni mentang-mentang dah ada Facebook, ada Go Live, ada Facebook, ada status dia. Kita pun nak cakap semua benda dalam Facebook ataupun dalam Twitter ataupun dalam mana-mana media sosial yang ada. Ya, kita kena pilih sebenarnya. Ada perkara yang kita wajib perkatakan, cakap, sampaikan. Ada perkara yang sunat kita menyampaikan. Ada perkara yang harus kita menyampaikan. Ada perkara yang makruh kita menyampaikannya. Dan ada perkara yang haram kita menyampaikannya. Di mana wajib kita merahsiakannya. Ya. Jadi bukan semua benda perlu diceritakan. Ya. Sebagai manusia yang matang, yang ada ilmu, yang dah dewasa, yang otaknya bijak, bernas, bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Tekak sakit pula, tuan-tuan, ya. Yang bijaksana, kita hendaklah bijak, ya, dengan memilih apa yang kita nak sampaikan, nak kata, nak cakap, dan apa yang kita tak boleh sampaikan,
kita kena rahsiakan. Macam saya pernah cakap dalam pertemuan kita yang lalu, ni ada pertanyaan seorang perempuan, umur dia dah 50-an kat 60-an dah tuan-tuan. Dia tanya saya, dia kata, "Ustaz, saya ni sebenarnya dah berkahwin 50 tahun dah, hampir 60 tahun dah Ustaz. Hidup bahagia dengan suami saya, beranak pinak dan bercucu canak. Beranak pinak dan bercucu canak." Itulah, tak betul tidak entah, ya, bolehlah pakai, ya. Jadi Ustaz, tapi ada satu benda saya terbuku di hati saya, iaitu sebelum saya berkahwin dengan suami saya ni, saya ada terlanjur dengan kekasih lama saya Ustaz. Saya sebelum kenal dia, saya kenal orang lain dulu, dan dalam kenal tu saya terlanjur Ustaz, ya, saya terlanjur terbuat maksiat, tetapi tak adalah jadi apa-apa, tidak mengandung, tidak dan sebagainya. Jadi saya berasa macam bersalah merahsiakan perkara ini kepada suami saya. Jadi saya takut saya dah mati nanti Ustaz, sedangkan perkara ini terus menjadi rahsia kepada suami saya. Adakah wajib saya memberitahu suami saya? Sebagaimana yang saya jawab sebelum ini, saya kata tak wajib. Ya, tak wajib. Dia kata, "Macam mana kalau suami saya tahu nanti daripada mulut orang lain?" Saya kata, masa tu barulah kita hadapi. Ya, sebab tak semestinya suami kita akan tahu. Ya, tak semestinya suami kita akan tahu. Ya, jadi kita jangan ambil risiko dengan memberitahu. Kalau takdirnya Allah pecahkan juga, kalau takdirnya tahu juga, masa tu barulah kita menghadapinya. Bukan sekarang, bukan tanpa ada keperluan kita menghadapinya. Rahsiakanlah, dan rahsia ni tidak menjadi dosa walaupun kita bawa sampai mati. Ya, walaupun kita bawa sampai mati. Ya. Kemudian ada satu kes lain, perempuan ni bercerai walau umur dah 60 tahun, bercerai. Pasal apa bercerai? Sebab dia cerita dekat suami dia kisah lama dia. Ya, kisah lama dia yang sebenarnya tidak wajib diceritakan. Sebab tu tuan-tuan, kita ambillah pelajaran dekat sini. Bahawa bukan semua benda yang kita tahu mesti kita ceritakan pada orang lain. Tidak semua benda yang kita tahu mesti kita sampaikan kepada orang lain. Malah sebenarnya tidak semua ilmu mesti kita sampai dan ajarkan kepada orang lain. Sebab itulah dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada satu bab di mana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membahaskan suatu tajuk, satu perbincangan, bahaya ilmu. Bahaya ilmu. Ilmu ni ada bahaya dia. Ya? Dan kesimpulan ringkasan daripada bab ni ialah ilmu yang tak layak. Ada ilmu-ilmu yang dia tak layak untuk disampaikan kepada orang awam. Ada ilmu pengetahuan yang dia hanya boleh diajarkan kepada orang yang maklum sahaja. Orang yang dah ada asas ilmu, yang dah ada latar belakang ilmu sahaja. Orang awam tak boleh tahu. Sebagaimana kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa AS. Menunjukkan ada ilmu Nabi Khidir itu. Ilmu di mana dia mengetahui perkara yang akan berlaku. Nabi Khidir dia tidak ajar pada semua orang. Dia hanya ajar kepada Nabi Musa AS. Itu pun pada dasarnya Nabi Musa boleh kita anggapkan gagal lah. Sehingga dia terpaksa berhenti menjadi anak murid Nabi Khidir ataupun Khidir. Ada setengah ulama kata dia Nabi, ada setengah ulama kata dia bukan Nabi, dia hanya seorang insan yang saleh. Maka terpulanglah. Ya. Maka ambillah pelajaran di situ. Kita bukan semua benda kita mesti cerita kat orang lain. Bukan semua benda mesti disampaikan dan diajarkan kepada orang lain. Baik, ya. Kita kena faham. Kemudian tuan-tuan,
Kemudian kita sambung bacaan kita balik. Maka ia adalah dari perkara kesamaran yang hanya di sisi Allah ilmunya. Tidak wajib berbicara tentangnya, tetapi beriman dengannya dan membacanya sebagaimana ia didatangkan. Membaca Quran tu sunat, tapi yang dia katakan wajib ni lah membaca huruf yang terputus-putus ini sebagaimana ia didatangkan dan sebagaimana ia diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara membacanya. Diriwayatkan perkataan ini dari Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Abu Laits As-Samarqandi menyebutkan dari Umar, Uthman dan Ibnu Mas'ud bahawasanya mereka berkata, ya, Umar, Ibnu Uthman dan Ibnu Mas'ud berkata, huruf-huruf yang terputus-putus adalah dari perkara yang disembunyikan, yang tidak ditafsirkan. Maknanya antara sahabat yang berpegang dengan pendapat bahawa huruf terputus-putus ini adalah rahsia Allah ialah Umar, Uthman dan Ibnu Mas'ud. Sebab apa mereka kata ialah perkara yang disembunyikan, yang tidak ditafsirkan. Berkata Abu Hatim, tiada kita dapati huruf-huruf yang terputus-putus di dalam Al-Quran melainkan pada awal surah-surah. Jadi huruf terputus-putus ni dia tak ada tengah surah, hujung surah, tak ada. Dia hanya di awal surah sahaja. Kita tidak mengetahui apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dengannya. Jadi siapa ni tadi? Abu Hatim juga berpegang pada pendapat huruf terputus-putus ini tidak ada penafsirannya, tidak diketahui maknanya yang sebenar. Aku berkata penafsir ini berkata, dan dari pengertian ini apa yang disebut oleh Abu Bakar Al-Anbari, ya, haddatsana Al-Hasan bin Al-Hubab haddatsana panjanglah tuan-tuan. Saya terus baca pengertiannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini, maka dia menyimpan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini, maka dia menyimpan, yakni menyembunyikan darinya ilmunya apa yang dia kehendaki. Maknanya Allah turunkan Al-Quran untuk memberi ilmu kepada manusia, tetapi ada sebahagian ilmu dalam Al-Quran itu Allah sembunyikan, ya, Allah rahsiakan, iaitulah antaranya huruf yang terputus-putus ini. Dia memperlihatkan atau membuka apa yang dia kehendaki. Maknanya ayat yang dia beri, yang diizinkan ditafsirkan. Ayat yang diberi makna, diberi makna. Ayat yang disembunyikan maknanya, disimpan dan disembunyikan. Maka tidaklah kamu akan dapat memperolehinya, dan janganlah bertanya tentangnya. Jangan tanya. Kalau ikut pendapat yang pertama ni, jangan tanya apa makna alif lam mim, Ustaz? Jangan tanya. Menurut pendapat pertama. Tetapi menurut pendapat yang lain, yang kedua, boleh bertanya maknanya. Adapun apa yang dia perlihatkan, itulah yang kamu perlu bertanya tentangnya dan disampaikan dengannya. Apa yang Allah zahirkan dalam konteks ilmunya, itulah yang patut kita pelajari, yang patut kita kaji. Macam roh, selain daripada huruf yang terputus-putus ini, roh, ilmu tentang roh. Qul ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu daripada urusan Tuhanmu. Cerita roh ni Tuhan tak cerita banyak dalam Quran. Nabi pun tak cerita banyak dalam hadis-hadis dia. Sikit je cerita roh Tuhan cerita dalam Quran, dan sedikit je cerita roh yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak bercakap tentang roh, kita bercakaplah setakat apa yang Quran sebut, yang Quran ceritakan, dan setakat apa yang hadis ceritakan. Jangan lebih, jangan cerita kisah roh, kisah jin ni, alam gaib ni lebih daripada Quran dan hadis ceritakan. Dia memang tak banyak cerita roh, cerita Quran, cerita jin, syaitan ni, cerita alam gaib ni memang tak banyak. Sebab tu kita kena jaga-jaga.
Kita kena hati-hati dengan persoalan ni tuan-tuan. Hari ni kita tengok ramai anak muda kita suka buat suka satu kerja dah jadi satu pekerjaan pula hari ni tuan-tuan. Apa dia? Cari hantu. Cari hantu. Dia bawa kamera, dia bawa handphone. Ada yang buat secara live, ada yang buat secara rakaman. Yang buat secara rakaman ni, lebih-lebih lagi yang datang daripada Indonesia ni, jumpalah hantu dia. Jumpa hantu dia, boleh selak-selak kain pula hantu dia. Boleh curi-curi baby pula. Ni di Indonesia. Tapi dia bukan live, dia hanya rakaman. Pada saya bohong. Pada saya lah tuan-tuan. Saya tak pastilah, tapi pada saya bohong je. Bohong je. Sebab tu hantu kat Malaysia ni dia tak keluar. Kalau tengok pencari-pencari hantu di Malaysia ni tuan-tuan, jarang nampak lah. Jarang nampak depan-depan mata, jarang. Jarang nampak depan mata. Nampak kelibat. Yang selalu sesekali itu adalah kelibat. Dan yang selalu nampaknya apa? Bila rakaman tu ditengok semula, barulah nampak kelibat, bayangan, baru nampak. Yang ini saya rasa yang ini benar. Sebab mereka buat live. Hantunya tak keluar apa, walaupun kawan-kawan kita, anak-anak kita ni manggil, keluar kamu, Zahir, hadir. Kalau kamu kadang-kadang dia ngusik juga, dia empah pintu, dia empah barang. Jadi anak-anak kita ni dia kata, jangan empah-empah, keluar depan ni, cabar-cabar dia. Tak ada, tak keluar depan kamera, tak keluar. Yang paling tinggi, paling jauh pergi, hantu tu rasuk dia jadi dirasuk. Bunyi kucing cakar lantai. Kadang-kadang satu video tu kepala dia tak ada luka, tak ada apa, keluar darah sebab dirasuk. Tu ada, ya. Jadi maknanya saya nak cerita benda-benda macam ni jangan pandai-pandai buat cerita, ya. Jangan pandai-pandai tambah. Ya, cerita yang orang buat ni, rumah ni ada pembunuhan, nama dia Laila, dia mati kena bunuh kat sini. Pencari hantu ni pun panggil lah nama Laila. Kak Laila, Kak Laila. Keluarlah Kak Laila. Dia panggil nama. Pintu tiba bunyi pintu terempas. Laila jangan main pintu. Padahal tu bukan Laila. Dari segi ayat Quran hadisnya, orang yang dah mati ni mati tuan-tuan, mati. Kalau ikut hadis sahihnya, orang yang mati ni dia duduk dalam kubur. Dia ditanya oleh Munkar dan Nakir. Yang kafir dia menjadi bahan bakar api neraka. Yang Muslim dia akan duduk di kubur. Kalau dia orang bertakwa, kuburnya menjadi taman syurga. Kalau dia orang yang banyak dosa, kuburnya menjadi lubang neraka. Dia terperangkap dalam kubur dia. Tak adanya roh dia berjalan duduk balik tempat dia mati, tak ada tuan-tuan. Kalau kita ikut hadis-hadis yang sahih lah. Saya tak naklah kata pula tak betul. Tapi nasnya tak ada. Maknanya kononnya hantu si Laila ni datang balik tempat dia dibunuh. Saya tak naklah kata tak betul. Tetapi nas yang terang tak ada. Dalil yang utuh tak ada. Yang adanya tu dia. Habis apa yang tolak-tolak pintu tu Ustaz? Yang kelibat-kelibat tu apa dia? Itu jin sebenarnya. Ustaz, ada bunyi orang menangis dekat tiang lampu tu Ustaz. Sebab apa bulan lepas ada satu budak motor langgar tiang lampu tu mati Ustaz, pecah kepala kat tiang lampu. Sebulan mati menangis dia Ustaz, roh dia datang menangis balik tiang lampu, bukan budak tu. Yang menangis kita, kalau betul kita dengar suara menangis tu, bukan budak tu yang menangis tuan-tuan, bukan budak tu. Tetapi jin yang menangis. Dia nak memesongkan pemikiran kita. Dia nak memesongkan pemikiran kita. Ya? Saya ada satu budak tu, saya suka, selalu juga ikut rancangan dia. Saya suka sebab budak ni dia tenang je. Dia tenang je. Ada ramai lagi. Ada para mistik utara lah. Ya, saya selalu ikut juga. Ada apa nama ni, acai para mistik lah. Selalu juga ikut. Tapi yang saya selalu sangat ikut, ada satu budak namanya Eddie. Dia namakan page dia Pemburu Malam Menjelma. Tu saya suka ikut. Sebab apa saya suka ikut? Eddie ni budak dia tenang.
Dia cakap lembut, lemah lembut je dia cakap. Tenang. Saya nak tegur sikit lah Eddie ni dekat sini. Si Eddie ni antaranya dia suka panggil Kak Laila. Saya nak kalau Eddie nak dengar lah nasihat saya, ya Eddie. Tolong sampaikan. Kalau ada saya ni pun kira follower juga. Kalau ada follower lain, tolong sampaikan kepada adik Eddie ni, anak lah kot. Anak lah, sama bayar dengan umur anak saya. Sampaikan kepada anak Eddie ni, ya, kepada peminat dan follower pemburu malam menjelma ni. Itu bukan Laila. Itu bukan roh orang yang dibunuh tu, bukan. Itu jin. Yang kita dengar, yang kita nampak kelibatnya itu adalah jin. Jin yang saja-saja dia buat seolah-olah dialah roh yang mati tu. Dari segi nas syarak yang sebenarnya, dari segi nas syariat yang sebenarnya, dari segi hadis Nabi dan ayat Quran yang sebenarnya, ia adalah jin. Jin yang buat kerja tu. Kalau nak kata roh si mati tu, itu saya tak berani nak cakap lah. Saya nak menafikan pun tak berani. Tapi cuma saya boleh kata tak ada nas yang sahih, tak ada ayat Quran dan tak ada hadis Nabi yang boleh menyokong. Yang kita nampak berbulu-bulu tu, itu orang Indonesia namakan dia gondrowo, mata merah. Itu jin. Ada orang kata gondrowo ni dia asal usulnya apa saya tak ingat lah, mati kena bunuh ke apa, saya tak adalah cerita dia. Kononnya gondrowo ni dia asal usul dia begini-begini. Tak, dia sebenarnya jin. Memang rupa dia berbulu-bulu, lebih besar saiz daripada manusia biasa. Mata dia merah. Orang Indonesia panggil dia gondrowo, orang Barat panggil dia Bigfoot. Tapi mereka ingatkan dia makhluk biasa, bukan makhluk halus. Tapi kita orang Islam, maknanya mempercayai ini makhluk halus, yang dinamakan gondrowo. Ni apa nama ni, sundal bolong sundal bolong. Katanya ceritanya perempuan mati beranak malam Jumaat Kliwon. Perempuan mati beranak malam Jumaat Kliwon. Orang Jawa tahulah Jumaat Kliwon ni apa bendanya. Bukan. Kalau kita dengar ada orang ada gangguan makhluk halus, itu jin, syaitan. Bukannya roh perempuan yang mati beranak tu, bukan. Dia dah duduk dalam kubur. Dia dah ditanya oleh malaikat sama ada kuburnya jadi taman syurga atau kuburnya jadi lubang neraka. Jadi tak ada. Ustaz nak pesan pada anak-anak ustaz ni, apa para mistik, ya, pemburu para mistik utara, ya, apa nama ni, adik Eddie kita ni pemburu malam menjelma dan yang lain-lain, rimba malam. Rimba malam misalnya. Kalau nak dengar nasihat ustaz ni, dengarlah. Jadi jangan lagi percaya kalau naklah bahawa yang ganggu-ganggu kita tu roh yang dah mati terbunuh ke, mati bunuh diri ke, bukan. Yang mengganggu-ganggu tu, yang kita nampak kelibatnya tu adalah jin. Jin yang saja nak ganggu kita, nak usik kita, nak rosakkan akidah kita, ya, akidah kita. Sekian sedikit ulasan untuk pemburu malam menjelma dan followersnya. Begitu juga yang lain-lain. Jadi tolong sampaikan, ya, kepada kawan-kawan saya ni, anak-anak saya ni, ya, apa para mistik, rimba malam para mistik, ya, dan sebagainya. Ingat, sebab memang ikut pun, ya. Bukan apa ustaz cerita, bukan apa ustaz ikut, sebab ustaz pun kalau suka juga benda-benda macam ni. Kalau ustaz tak ada takuti yoga roda, ustaz buat dah benda ni. Ustaz pernah ajak anak ustaz pergi, dia tak nak tolong. Dia kata malas lah kalau hantu sampai, siapa nak sorong abah laju-laju, dia kata. Jadi tak jadilah ustaz pergi. Jadi ustaz pun tengoklah apa yang ada. Dan yang keduanya, dia bukan apa, dia bantu ustaz tidur. Ustaz susah nak tidur. Jadi bila tengok video ni ujungnya terlap. Itulah dia, ya. Tapi dalam pada masa yang sama, kadang-kadang tak jadi tidur juga. Okey, baik. Sekian. Minta maaf dengan anak-anak ustaz ni, ya. Eddie, Apai, minta maaf. Faiz, rimba malam nama dia Faiz. Minta maaf lah, ya. Kalau apa yang ustaz cakap ni, apa nama ni, menegur dan sebagainya, ya. Baik.
tidaklah semua dari Al-Quran, kita sambung balik bacaan kita, tidaklah semua dari Al-Quran itu kamu mengetahuinya. Tak semua apa yang ada dalam Quran kita boleh tafsir, ya. Ulama-ulama boleh tafsir. Ulama ini ditujukan pada para ulama ni. Walau ulama sekalipun dikatakan bahawa tak semua yang ada dalam Quran boleh ditafsirkan oleh para ulama, diketahui penafsirannya oleh para ulama. Kamu tidak akan beramal dengan semua yang kamu ketahui, ya. Dan kita pun memang kita tak beramal dengan semua yang kita tahu. Yang kita wajib beramal daripada apa yang kita tahu ialah yang wajib. Mana yang wajib, kita wajiblah beramal. Mana yang kita tahu yang hukum dia sunat, tidaklah wajib beramal, melainkan digalakkan kita beramal, ya. Berkata Abu Bakar, ini menjelaskan bahawa huruf-huruf yang terputus-putus dari Al-Quran, yang disembunyikan maknanya dari seluruh alam sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla, ya. Allah saja sembunyikan untuk jadi rahsia, ya, untuk jadi rahsia. Sesiapa yang berada menjadi rahsia sampai hari kiamat. Selepas kiamat tak tahulah. Sesiapa yang beriman dengannya mendapat pahala, keuntungan dan kebahagiaan di hari akhirat. Walaupun tak faham makna, walaupun kita tak faham makna, tapi kita dapat pahala beriman, membacanya, ya, dan sebagainya, ya. Baik. Kemudian ada satu riwayat lagi menyebut, bermaksud, saya tinggalkan matan dia, tuan-tuan, ya, ma amana mu'minun afdalu min imanin yaghibu thumma qara'a alladhina yu'minuna bil ghaib ila akhirah. Tidak beriman seorang mukmin itu yang lebih afdal dari beriman dengan ghaib. Ya. Tidak beriman seorang mukmin itu yang lebih afdal beriman dengan perkara ghaib, perkara tak nampak. Tapi Tuhan kata ada, kita yakin ada. Tapi jangan tambah-tambah. Kita tak nampak jin, tapi kita yakin jin ada, ya. Tapi jangan tambah macam tadi, macam kisah tadi, cerita tadi, macam cerita tadi, ya. Sebut jin ni, ustaz pun ada pengalaman juga ni. Cerita sikit lah, sebab orang Melayu ni memang suka cerita jin-jin ni. Jadi ustaz cerita sikit kisah jin. Ni kisah lama dah ni. Masa tu ustaz boleh naik kereta lagi, naik kapal terbang pun boleh. Satu hari ustaz dipanggil berceramah di Terengganu oleh sahabat ustaz. Jadi dia suruh ustaz naik kapal terbang. Dia pun ambil dekat airport, dia singgah makan tengah hari. Lepas tu dia bawa, dia kata, saya tak nak duduk kau ustaz di hotel kali ni. Selalunya datang di hotel, tapi kali ni saya nak duduk kau ustaz kat rumah banglo saya, ya, rumah banglo saya tepi Kemasik. Saya tepi Kemasik, tepi pantai Kemasik. Memang dekat sungguh, daripada halaman rumah dia nampak pantai Kemasik, ya. Saya pun pergilah. Mula-mula saya pergi dengan orang rumah saya, dengan anak-anak sekali. Sorry. Dan masa saya pergi dengan rumah saya tu, saya naik kereta. Mana orang rumah? Nak tanya orang rumah pun tak ingat, dan saya naik kereta. Saya tak ingat mana dulu, ya. Okey, tak apalah. Masa saya pergi dengan rumah saya tu, saya naik kereta. Jadi bila dah makan tengah hari, saya pun masuklah rumah banglo besar tu. Banglo besar, siling tinggi, tuan-tuan. Kalau perempuan nak masuk ke siling, dia terkejut mati begitu je. Dia tak sempat mempak pun. Tinggi, rumah dia besar, 6 bilik besar, dapur besar, bilik besar, tuan-tuan, jadi saya pun duduk elok. Ni cerita bagus ni, duduk elok. Saya pun masuk bulu roma saya tegak. Bulu roma saya tegak, saya rasa lapar. Lalu saya kata dalam hati, lepas ni nak keluar balik nak makan lah. Tapi saya teringat balik, aku baru makan tadi. Datang masuk rumah ni selepas makan tengah hari. Pasal apa lapar pula? Baru saya tahu ni bukan cerita lapar, ini ada benda ganggu perut kita. Saya pun cepat-cepat ambil wuduk. Cepat-cepat ambil wuduk, tuan-tuan. Solat sunat. Saya solat sunat. Masa tu saya dah mula solat atas kursi dah, tuan-tuan. Saya solat sunat kat tengah-tengah rumah tu. Lepas saya solat sunat, saya rasa angin bertiup nyaman je dekat tengkuk saya. Sejuk je rasa angin bertiup kat tengkuk saya. Saya pun kata dalam hati, tak apa, maknanya ni benda baik, bukan benda jahat, benda baik. Tak apalah, biarlah. Jadi oleh kerana saya yakin benda baik, ada tanda dia, saya biarkan. Saya pun masuklah rehat-rehat sebelum nak ceramah pukul 9 malam.
Jadi maghrib tu nanti kawan saya nak ambil, bawa pergi makan malam dan pergi ceramah. Jadi isteri saya ambil kesempatan basuh kain dalam bilik. Anak saya yang nombor 3 sekarang ni, udah besar gedebak dah badan dia, angkat berat, selalu selalu pergi gym. Sekarang tak dapat pergilah sebab PKP ni, duit tak ada nak pergi gym. Jadi dia duduk rumah lah menolong saya. Tapi masa tu dia kecek lagi, orang Kelantan kata kecek lagi. Dia baby lagi, entah berapa tahun saya tak ingat. Kalau ada orang rumah, saya tanya orang rumah, saya tak ingat. 2 tahun, umur 2 tahun. Dia duduk baring dekat bawah katil, saya atas katil, dia duduk main bawah katil. Dia pun nangis-nangis, Umi dia nangis tuan-tuan. Dia nangis, dia tunjuk bawah katil. Dia nangis, dia tunjuk bawah katil. Saya pun meniara atas katil, hintai bawah. Tegak juga bulu roma nak hintai bawah katil tu, sebab dia tunjuk Umi. Dia tunjuk bawah katil, Umi, dia tunjuk bawah katil. Saya pun meniarap, saya pelan-pelan tengok bawah katil. Tapi tak adalah muzik seram, tak adalah masa tu. Dia tak ada muzik, ni bukan filem. Saya pun tengok bawah katil, tak ada apa, kosong. Katil tu kosong. Sekosong-kosongnya. Tapi anak saya menangis, tunjuk bawah katil, tengok katil. Bawah katil. Umi, takut, dia kata. Saya pun biarlah. Saya ambil dia, pujuk-pujuk dia gitu. Lepas tu kawan saya datang. Lepas tu pergi makan apa semua, dah ceramah dah, baliklah rumah tu. Balik. Anak saya yang besar-besar tak apa. Anak saya sulung nama Silahuddin tuan-tuan. Nakal benar. Berlari, berambat, orang Perak kata ke sana kemari. Lari sana satu rumah tu dia tawaf. Berlari-lari. Anak perempuan saya pun besar, begitu boleh tahan juga. Tapi anak saya yang kecil ni, 2 tahun ni, dia nangis tak berhenti. Saya kata kat isteri saya, Pah, kita tak apa yang dah besar ni. Budak kecil ni kita kesian. Jadi nak buat macam mana? Saya pun ajak isteri saya bawa tuala dan pakaian bersalin sepasang, keluar. Saya kunci rumah, saya pandu jalan. Daripada Kemasik tu tuan-tuan, saya jalan cari hotel murah. Masa tu dah saya ingat pukul 1 dah, pukul 1-2 pagi dah tuan-tuan. Pukul 12, ceramah habis ke 12, permit ke 12. Jadi kira pukul 12.30, pukul 1 lah tu. Pukul 1 jalan sampai ke Sura. Sampai Pekan Sura, barulah kami jumpa hotel murah RM50 satu malam. Masuk tidur kat hotel tu. Tidur lelap, nyenyak. Lepas tu, pagi-pagi lepas salat subuh semua, keluar hotel tu, check out, pergi rumah tu. Masuk rumah tu tuan-tuan, ambil barang, siap, keluar, pandu kereta, singgah kat rumah tuan rumah. Tuan rumah tak ada, dia kerja esok. Singgah rumah dia, isteri dia ada, dia pesan, tinggalkan kunci kat isteri dia. Saya pun tinggalkan kunci kat isteri dia, tak cerita apa-apa, tak cakap apa-apa. Isteri dia tanya kat isteri saya, macam mana tidur, seronok tak? Seronok, nyenyak tak? Nyenyak. Tapi bukan nyenyak tidur rumah dia, nyenyak tidur hotel tu lah. Balik terus tak cerita apa-apa. Tak cerita apa-apa tuan-tuan. Yang sebenarnya ada cerita apa-apa. Ada cerita sebenarnya rumah tu. Dan ada satu cerita lagi, di mana saya menginap di rumah tu sekali lagi bersama adik ipar saya pula. Kali ni bersama adik ipar saya. Tetapi apa cerita rumah ni dan apa cerita dengan adik ipar ni, bulan hadapan. Bukan bulan hadapan, minggu depan, hari Jumaat depan insya-Allah ada kuliah. Saya akan cerita kisahlah, panjang sangat, nanti habis cerita je. Jadi apa cerita rumah ni dan apa kisah yang saya alami pula dengan adik ipar saya ni di rumah yang sama ini, tunggulah pada minggu hadapan, insya-Allah umur panjang, nyawa ada lagi, saya akan ceritakan kedua perkara ini pada Jumaat depan insya-Allah. Baik. Baik. Saya sebut. Jadi apa nama ni, kita habiskanlah hadis ni dulu. Tidak beriman seorang mukmin itu yang lebih afdal dari beriman dengan ghaib. Kemudian dia membaca allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Lalu hadis ini diulas oleh penafsir. Aku berkata, perkataan ini adalah untuk perkara-perkara kesamaran. Jadi yu'minuna bil ghaib ini bukan maksudnya perkara ghaib seperti jin tu saja,
tetapi dia juga merujuk kepada perkara-perkara mutasyabbih, ya, perkara-perkara kesamaran, ya, perkara syubhah. Ia sahih atau apa yang akan didatangkan keterangannya pada surah Ali Imran nanti. Dan apa nama ni, ayat ni akan diulas pada ketika kita sampai tempat dia, iaitu surah Ali Imran. Nanti ada satu lagi ayat ini yang diulas. Dan berkata sekumpulan dari kalangan ulama-ulama besar, bahkan wajib berbicara tentangnya. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan alif lam mim dan huruf-huruf yang terpotong-potong yang lain-lain tak ada tafsirannya, tak tahu maknanya, tak perlu belajar, tak perlu tanya, tak perlu buat kajian, tak perlu buat research. Ia rahsia Allah. Baca sebagaimana diajar dan dapat pahala. Tapi pendapat kedua mengatakan ada maknanya, ada tafsirannya. Kita boleh belajar, boleh kaji, boleh cari. Dan itu insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, pada Jumaat hadapan insya-Allah ada kuliah, kita akan sambung lagi, termasuklah cerita seram yang saya janjikan itu, ya, cerita seram malam Sabtu, bukan malam Jumaat, malam Sabtu, sebab Jumaat malam tu dia dah Sabtu dah insya-Allah. Jadi saya akan sambung bacaan kita, ya, dengan pada atas nota ini, dan juga janji saya untuk cerita itu pada Jumaat hadapan insya-Allah. Jadi untuk malam ni saya berhenti setakat tu sahaja, ya. Saya ada janji dengan beberapa orang untuk baca apa nama ni, doa arwah, untuk baca doa arwah, ya. Mereka ada hajat, mereka diberi nama-nama arwah ibu bapa mereka dan adik-beradik mereka untuk saya doakan, tapi minta maaf tak sempat, saya tunda minggu depan. Ya, saya tunda minggu depan insya-Allah. Moga-moga umur panjang, ya, saya dapat tunaikan hajat. Kalau tak sempat tuan-tuan, ya, maknanya apa nama ni, janganlah tuntut saya di akhirat nanti. InsyaAllah kalau umur panjang, doa arwah yang saya janjikan ini saya akan bacakan minggu hadapan, ya, sebab minggu ni kelewatan memulakan, tadi ada masalah teknikal. Itu pun salah satu page saya tak dapat buat rakaman kerana itulah masalahnya tadi. Jadi insyaAllah minggu hadapan kita amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.